Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabban bi islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadik fa inna ma taqulu anta. Allahumma ighfirna wa lahum, Allahumma ighfirna wa lahum, Allahumma ighfirna wa lahum, rabbi zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah bab ke-67 ujub. Bab 67 ujub, sifat mazmumah ujub, heran diri, takabur dengan amalan dia. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, Abu Lays Al-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ubaidah berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, An-najatu fi snataini taqwa wan niyah wal halaku fi snataini qunutu wal ijab. Keselamatan dalam dua macam, takwa dan niat, dan binasa itu juga dua macam, putus harapan dan ujub, sombong diri. Ujub ni bukan sombong diri, lebih kepada heran pada diri. Maknanya dua benda yang akan menyelamatkan kita. Yang pertama dua tadi itulah, takwa dan niat. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan niat kita tadi itu mestilah kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka akan menyelamat segala amalan kita, segala benda yang kita lakukan. Tapi dua benda juga akan merosakkan, itu putus asa, putus harapan. Putus harapan apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujub, heran diri. Dia heran diri, sombong dengan amalan dia rasa dia lebih hebat pada orang lain. Itu ujub. Rasa ajaib, wah aku boleh buat, orang lain tak boleh buat. Dengan macam-macam cara dia cerita ke orang lah. Sama ada dia kadang-kadang perasan, kadang-kadang tak perasan. Wahab bin Munabih berkata, dahulu ada seorang yang beribadah selama 70 tahun. Berbuka hanya setiap hari Sabtu. Kemudian ia minta hajat kepada Allah, tetapi tidak tercapai hajatnya. Maka ia menyesali dirinya dan berkata pada dirinya sendiri, andaikan engkau ada baik, tentu tercapai tujuan hajatmu. Dan kejadian ini hanya kerana kesalahanmu sendiri. Tiba-tiba turun malaikat dan berkata kepadanya, hai anak Adam, saat di mana engkau berasa rendah diri itu lebih baik daripada ibadahmu yang telah lalu itu. Jadi ada seorang hamba Allah ni kerja ibadah 70 tahun. 70 tahun beribadah. Lepas tu puasa pula 6 hari seminggu. Hari Sabtu saja yang dia tak puasa. Makna hebatlah orang yang ni. Puasanya subhanallah. Kita pun payah nak ibadah 70 tahun, lama. Tapi bila dia minta, dia berhajat kepada Allah, dia minta, tak dapat. Tidak dapat hajat dia tu. Dia mana tak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berasa menyesal. Dia kata, mungkin ada benda yang tak kena. Mungkin ada benda yang tak selesai. Mungkin dia buat tu ujub. Dia nak cerita tentang ujub lah. Dia rasa heran diri. Dia yang boleh buat 70 tahun. Dia rasa dalam diri dia. Na'udzubillah min zalik. Andainya engkau ada baik, telah tercapai tujuannya. Kalaulah dia buat amalan itu kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk, bukan nak kata dia lebih hebat pada orang lain, maka pasti Allah akan tunaikan hajatnya itu. Malaikat pun turun. Dia kata apa? Wahai hamba Allah, wahai anak Adam, sesungguhnya rendah diri inilah lebih mulia daripada ibadah 70 tahun tadi. Rendah diri dia tak sampai pun berapa minit. Tapi Allah lebih suka orang yang merendah diri, yang tahu dirinya di mana, daripada dia buat amalan walaupun berpuluh tahun, bukan kerana Allah tapi pasal diri dia hebat. Itu.
Asy-Sya'bi berkata, ada seseorang bila ia berjalan dinaungi oleh awan. Ni Nabi pun dia dinaungi oleh awan ketika dia berdagang dengan pak saudara dia Abu Talib. Dia dagang dengan pak saudara Abu Talib, maka ada awan duk lindung dia. Itu. Tapi ini dengan kata Nabi pula. Ini mungkin makaramah dia, wallahu alam. Tidak ada mustahil bagi sisi Allah. Ni ada seorang ni ia berjalan dinaungi oleh awan. Maka ketika berjalan, orang berkata, saya akan berjalan di belakang orang itu di bawah naungannya. Tiba-tiba orang yang bernaungan itu berasa ujub, sombong diri, dan berkata, orang seperti itu akan berjalan di bawah naunganku. Maka berjalanlah keduanya. Kemudian ketika pisah berjalan, secara mewujud naungan itu ikut pada orang yang dihina itu. Jadi dia ni seorang yang bagus, yang baik, yang elok. Ada pula bila berjalan, ada awan duk lindung dia, orang soleh lah. Lepas tu ada orang yang duk ikut belakang dia. Bila ikut belakang dia, dia kata, dia rasa disebabkan aku ni ada awan, orang ramai ikut aku. Dia rasa diri ujub pada heran dia. Aku lebih hebat. Tiba-tiba bila pisah, awan tu tak ikut dia, awan tu ikut orang dia hina. Ni. Begitu kejinya sifat ujub di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan buat perangai, buat apa dia ada sifat ujub ini. Takut amalan kita rosak. Buatlah amalan banyak mana sekalipun, hidup lama dah. Hidup lama sedekah, saya ni sedekah, subhanallah. Itu sedekah, tiba tu kata aku sedekah lama dah atas muka bumi ni. Yang kata aku tak pernah sedekah. Ada orang ada macam tu kan. Bagilah sikit sedekah kat orang-orang ni kata aku dah lama dah sedekah, hari ni je aku tak sedekah. Itu unjuk lah tu. Dia takut jadi perangai macam itu. Pergilah kita duduk gotong royong. Aku duduk kat kampung ni, umur aku daripada kecil lah ni, umur aku dah 63 tahun dah. Mana ada pernah aku miss? Ada aku tengok, pernah tak aku tak datang? Tunjuk. Jadi kena hati-hati perangai macam ini. Ini sifat ni boleh matikan terus kita punya amalan, walaupun berpuluh tahun, walaupun beribu tahun. Sama macam iblis. Berapa puluh ribu tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lama dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sebab dia ujub, dia takabur kepada Allah, habis semua amalannya hingga menjadi manusia atau makhluk yang lebih jahat di kalangan makhluk yang jahat, menjadi satu fitnah yang paling besar kepada manusia sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Itu sifat yang kecil kita tengok, tapi boleh merosakkan, boleh menjerumuskan manusia dalam kebinasaan dunia dan akhirat. Wa na'udzubillahi min zalik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, inna min salahi taubatika an ta'rifa dunbak zambaka, wa inna min salahi amalika an tarfuda ujubaka, wa inna min salah syukrika an ta'rifa taqsiraka. Sesungguhnya kesempurnaan taubatmu, taubat yang betul-betul sempurna di sisi Allah, kata Sayyidina Umar ibn Khattab, bila engkau ingat selalu pada dosamu, ingat dosa kita. Ingat dosa ni bukan suruh buat balik, tak. Ingat dosa, kenal, insaf. Suruh kita kembali kepada Allah. Banyak lagi taubat. Banyak lagi kita mohon ampun kepada Allah. Dan kesempurnaan amalmu harus menghindari ujub. Amal yang paling bagus, amal yang paling sempurna adalah tidak ujub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong diri, rasa heran diri, jangan. Dan kesempurnaan syukurmu ialah menyadari kekurangan-kekuranganmu. Jadi kita syukur kita ini kita sedar kita kurang, banyak buat dosa, banyak ingkar perintah Allah, nyawa, ruh, tangan yang Allah yang bagi, sedar pada diri kekurangan. Itu tanda kita syukur. Jadi tiga benda ni biasa kena ingat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bin Abdul Aziz, jika khutbah lalu khati' ujub. Siapa Umar bin Aziz? Itu Sayyidina Umar bin Aziz, khalifah yang kelima. Seandainya ada khalifah yang kelima, dialah khalifah yang kelima. Pemerintahannya tak lama, 2 tahun setengah lebih. Gitu. Waktu pemerintahannya itu tidak ada satu manusia pun makan zakat, kerana semua orangnya cukup, tak ada fakir miskin. Sehingga haiwan-haiwan pun tak ada yang miskin. Serigala tak makan kambing, biri-biri.
biri-biri lagilah tak makan. Sialah. Elok je semua. Jadi duk kawan baik kerana cukup. Nak kata adilnya zaman pemerintahan Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, cucu kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Dia cucu kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Orang yang hebat, tapi tak lama pemerintahannya, 2 tahun lebih saja. Umar bin Abdul Aziz, jika khutbah lalu khati' ujuk. Dia khutbah. Ujuk macam mana? Aku dia boleh khutbah macam ni, lentang. Gitulah hati dia. Habis terus amalan dia. Walaupun dia khutbah daripada kecil lagi. Khutbah sejak umur 12 tahun. Dekat mimbar tu. Tak pernah elok saja. Tiba-tiba dia dah besar kata, dah lama dah 12 tahun. Sekarang umur aku 50 tahun. 38 tahun aku duduk khutbah. Kan? Tak ada orang yang lebih lawan aku. Habis. Ujuk. Rasa sombong pada hairan diri dia sendiri hebat pada yang lain. Wa na'udzubillah min zalik. Dia kena hati-hati. Sebab tu Umar bin Aziz khutbah lalu dia khatir takut-takut ujuk. Dia hentikan khutbahnya. Bila menulis lalu takut ujuk. Bila dia takut khutbah ni bukan khutbah Jumaat. Khutbah ni maksudnya selain khutbah Jumaat pun ceramah pun khutbah juga. Apa-apa sajalah, tazkirah ke, mau'izah ke, ceramah ke, tak apa dia kuliah sama lah tu. Dia waktu dia takut tengah-tengah tu tiba-tiba macam nak berasa ujub, dia berhenti terus. Takut tak ada apa-apa langsung dapatan dalam kuliahnya tadi itu. Dan bila dia menulis, orang hebat, dia tulis aku je yang boleh tulis macam ni. Orang baca ramai, like sampai 13,000, like sampai komen sampai 10,000, share sampai 100,000, gitu. Tak ada dah. Ada bahasa. Bila dia ada bahasa tu dia berhenti. Dia koyak tulisannya, dia padam. Kita tak koyak hari ni. Kita duduk tulis dalam FB ke, tulis kat mana-mana tempat lah. Kita padam. Takut ujuk. Pada benda tu manfaat. Tapi takut ujuk pada diri dia sendiri. Dia padam. Ini orang yang jaga hati dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia membaca apa daripada koyak? Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, nafsu. Dia takut nafsu duk. Biasa duk hasut dia, duk ngata, dia seorang boleh duk tulis macam ni, sedap orang duk baca. Yang pandai tulis macam ni, ada syaitan dia kerja dia lah. Duk suruh buat benda-benda yang tak sepatutnya supaya amal ibadah kita rosak. Dia dah rosak, dia nak kita rosak juga. Ni kena hati-hati. Sebab tu ulama kata, kenal musuhmu. Jangan lupa musuhmu adalah syaitan. Mutarih bin Abdullah berkata, bila saya tidur semalam lalu pagi-pagi berasa menyesal, lebih baik daripada bangun malam lalu ujuk pada pagi harinya. Itu. Tidak tak bangun qiyamul ke, lewat sikit ke, atau bangun waktu subuh, dia menyesal, ya Allah banyak lagi aku tak siap, tak amal ibadah, aku malas. Dia menyesal. Lebih baik yang duk buat tahajud. Kadang-kadang tak sedar kita ni. Kita buat tahajud apa semua tu. Buat apa semalam tahajud. Dia tanya, aku buat 3. Aku buat 5. Tu ujuk. Dia tanpa sedar. Perkataan-perkataan yang tanpa sedar kita buat. Pergi kan. Tahajud tak malam tadi? Pergi jumpa kawan-kawan sajalah duduk. Kat meja ke. Kalau waktu belajar ke kat mana-mana masjid. Bangun tak malam tadi kan? Tu. Tak bangun. Apa dia ni tak bangun kan? Rajinlah sikit. Dia nak cakap macam tu. Rajinlah sikit. Dia nak tunjuk. Dia berasa diri dia lebih. Ujuk. Wa na'udzubillah min zalik. Dan lebih baik kita tak bangun malam. Lepas tu kita menyesal pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dia bangun malam duk tahajud tiap hari tapi duk berasa diri dia hari-hari duk bangun buat amal ibadah mungkin masuk syurga. Ni habis. Jadi dia takut rosak amal ibadah. Pada ujub ni kena dalam jiwa ni kita tak sedar kadang-kadang. Dia kuman yang tak nampak. Lebih tak nampak, lebih jahat daripada COVID-19 lagi. COVID-19 tawa-tawa tu je paling kuat pun. Kan? Dan kebanyakan tengok hari ni orang tua-tua je, jaranglah orang muda sangat kena. Budak-budak pun ada juga tapi kurang. Tapi yang ni dia tak kira siapa. Tua, muda, kena masuk habis. Dan yang ni pula kita COVID-19 mati mungkin syurga ada masuk sebab kena ta'un tadi tu. Yang ni kuman yang ni masuk neraka terus. Na'udzubillah min zalik. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh seseorang, bilakah saya mengetahui bahawa diriku telah buat baik?
Kita lah kita nak tahu, tanya pada Aisyah. Aisyah ni orang yang alim, antara 10 orang yang alim di bumi Madinah. Kan? Macam mana nak tahu yang diriku telah buat baik, kita telah buat baik? Itu. Jawab Aisyah, bila kamu berasa belum baik. Itu. Bila kita berasa belum baik. Jadi kalau kita rasa aku dah buat baik dah ni, banyak dah pergi Makkah. Umrah, subhanallah, banyak dah. Berapa kali dah pergi umrah? Banyak dah umrah habis. Kan? Kira hotel tu semua tahu dah. Tahu dah jalan mana, nak pergi mana, siap tahu restoran. Kalau rasa tak apa nak sedap makan yang masakan yang apa Malaysia ni ke sana tu, tahu aku tak ada restoran. Mai aku bawa hang ke restoran. Tahu restoran belah mana. Ni kena hati-hati. Kita selagi mana duk berasa diri kita lebih, lagi itulah kita masih ada sifat mazmumah. Wa na'udzu min zalik. Jangan rasa cukup. Mesti ada kurang lagi. Mesti ada kurang lagi itu. Jadi gila Aisyah sebut apa? Bila kita buat dan kita buat satu benda baik, bagaimana kita rasa baik kita itu dah diterima oleh Allah. Kita mengetahui kita duk berasa belum baik lagi. Masih lagi banyak. Orang tak kata dia ni sedekah tak, belum lagi. Jadi kita duk ngaji ilmu lah. Tanda ilmu terbarakah, makin kita ngaji makin kita rasa bodoh. Banyak tu aku tak tahu, makin bodoh aku. Tu. Tapi makin dia ngaji dia rasa, aku dah makin banyak, dah makin faham ni. Dia tak ada barakah. Tak ada guna pakai ilmu dia. Tak ada guna. Minta maaf, memang tak ada guna langsung. Tak pilih orang nak kata apa. Satu sen habuk pun tak ada guna yang dia pakai. Walaupun dia ngaji tinggi, PhD ke apa semua, tapi dia dah berasa aku makin banyak dah ilmu aku ni. Lebih pada orang yang sebut alhamdulillah. Ini alhamdulillah ni perkataan-perkataan mulut saja, bukannya dia bersifat hati. Dia kena jelas benda tu. Orang yang berilmu dan dia barakah ilmu dia. Ingat, orang berilmu dia mesti barakah ilmunya. Kalau takkan berilmu tak ada guna pakai. Ilmu perlu pada barakah, perlu redha Allah. Antara ilmu yang barakah, bila mana dia mengaji makin banyak, makin dia berasa bodoh diri dia, makin tak tahu, makin dia tunduk kepada Allah. Itu. Bukan dia mendabik dada. Ini kena hati-hati. Syaitan bila-bila masa, bukan bila-bila masa, setiap masa dia duk menghasut supaya manusia ni rosak. Lalu ditanya lagi lelaki tu, bilakah saya mengetahui bahawa aku keliru, aku busuk, keliru? Jawabnya, jika kamu berasa bahawa kamu sudah baik. Mana bilakah berasa diri ni hebat pada apa ni jahat, benda tak elok. Bilakah kita nak tahu diri kita ni tak apa nak bagus. Itu bila kita dak berasa, kata Aisyah, bila kamu rasa diri kamu baik, itu makna kita dah rosak. Kalau kita tak berasa diri kita baik pada orang lain, itu namanya ujub lah. Dah kamu berasa baik pada orang lain, waktulah diri kita ni menjadi manusia yang paling busuk di sisi Allah, manusia paling keji. Dia keliru dengan kehidupan dia yang sebenar, iaitu dia milik Allah. Dia berasa diri dia baik pada orang lain, tak ada. Walaupun sebenarnya dia baik pada orang lain, tapi dia tak boleh ada sifat begitu. Hanya Allah saja yang Maha mengetahui. Malaikat pun tak tahu. Yakni jika kamu tetap rajin berbuat baik dan sedar perbuatanmu itu tidak memenuhi syarat yang dikehendaki oleh syariat, maka sewajarnya jika kamu berasa bahawa kamu kurang atau belum baik, dan bila kamu berasa sudah baik, maka perasaan itu menimbulkan ujub, sombong dan seperti berdosa dan salah. Jadi kalau kita berasa diri kita makin kurang, makin lemah, banyak lagi kita tak tahu, makin kita nak buat benda tu lagi, makin kita nak laksanakan lagi, kita nak menuntut ilmu lagi. Tapi kalau kita berasa diri kita baik, kita dah cukup apa semua, mulalah kita rasa ujub, dah cukup, aku dah lama dah dalam bidang ni, dah duk cakap, duk sembang-sembang ceramah, aku nak berhenti lah. Bagi orang lain pula, tu boleh terjerumus dengan sifat ujub. Wa na'udzu min zalik, kena hati-hati. Ada seorang pemuda Bani Israel menjauhkan dari orang-orang dan beribadah di suatu tempat yang menyendiri. Ada seorang Bani Israel ni ahli ibadah lah, Bani Israel. Mungkin ketika itu agama Yahudi. Agama ada 3 yang diterima oleh Allah. Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam. Itu kena ingat, kita bukan Islam saja yang masuk syurga. Yahudi masuk syurga, Nasrani masuk syurga. Bukan Kristian lah. Kristian tu kira pecahan daripada Nasrani tadi tu. Nak mudah faham, Kristian tadi tu ada juga yang masuk syurga. Tapi zaman sekarang ada lagi ke Yahudi dan Nasrani masuk syurga? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Kita tak tahu benda tu. Sebab hanya Allah yang tahu. Tapi yang pastinya ada
satu bahagian daripada Nasrani masuk syurga, satu bahagian daripada Yahudi masuk syurga, satu bahagian Islam masuk syurga. Islam bukan semua masuk syurga, satu bahagian je daripada 73. Kita ingat kita selamat? Belum. Ni kan antara sifat-sifat macam ni lah yang ada. Kena mengaji, kena tahu, kena faham. Ada seorang pemuda Bani Israel, ahli ibadah. Menjauh, dia asingkan diri dia, maksudnya pada orang, dan dia beribadah. Berkhalwah seorang-seorang dan ibadah. Maka dia datang oleh dua orang tua dari kaumnya. Tiba-tiba datang orang tua daripada kaumnya, panggil dia, tahu tempat dia ibadah. Mungkinlah rumah dia apa semua. Dan ada orang tua-tua lah, mungkin ketua kampung ke apa. Datang pergi jumpa dia ke rumah dia. Mengajak ia kembali ke rumahnya. Jadi dia mungkin beribadah di gua ke, beribadah lautan ke, dalam pondok ke apa semua. Lalu adalah orang kampung lama tu panggil dia, mainlah balik, kita balik rumah balik, balik kampung balik. Kedua orang tua itu berkata kepadanya, hai pemuda, kamu telah mengambil cara yang berat. Kemungkinan kamu tidak sabar seterusnya. Buat macam ni payah ni. Orang tua-tua ni pengalaman dia jauh tinggi. Duk menyendiri apa semua tinggal. Jadi benda ni berat bagi kamu. Takut payah jadi nanti. Kamu tidak sabar nanti. Maka dijawab oleh pemuda itu, berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat itu lebih berat daripada perbuatanku ini. Lalu diingatkan oleh kedua orang itu, andai masih mempunyai kerabat dan ibadah di dekat mereka lebih afdal. Orang tua kata apa? Kamu ni ada lagi anak beranak ni. Adik-beradik tu ada. Kamu beribadah dalam sana bersama dengan mereka tu lebih afdal daripada duduk seorang-seorang macam ni. Itu. Jawab pemuda itu, Tuhanku, jika redha padaku, maka dapat merelakan semua kerabat dan kawan. Dia kata, kalau Tuhan redha dengan aku, maka tak ada lah kerabat-kerabat ni semua ni. Rela lah mereka akan bagi pada aku lah. Pendapat dia. Berkata kedua orang tua itu, anda masih muda dan belum berpengalaman dalam hal ini. Orang tua, kita jangan duk lawan cakap. Dia pun makan garam lagi daripada kita. Dia tahu, dia faham. Dan kami khawatir bila anda dihinggapi ujub. Dia nak lindung daripada ujub lah. Orang tua-tua ni faham. Mungkin mereka ni pun dah mengalami perkara itu. Mereka dah tahu, dah rasa. Orang tua-tua ni dia dah lama pengalaman. Daripada kecil sampai dah berumur. Warga emas dah. Dia nasihat ni, nasihat orang tua ni begitu besar kepada anak muda. Untung jika ada orang tua menasihati orang muda. Mereka ini yang akan memimpin kita orang muda menjadi pemimpin yang baik. Ni ingat tu. Orang tua lah yang memimpin anak muda menjadi pemimpin yang baik. Bukan kata anak muda tu jadi pemimpin dia paling baik. Tidak. Orang tua lah yang memimpin. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ada syekh yang mendidiknya. Syekh Ayub menjaganya. Jaga elok mendidik dia. Orang tua yang menasihatinya. Sultan Muhammad Al-Fatih ada orang tua, pakcik dia, ayah dia yang menasihatinya. Para guru menasihatinya. Ada orang tua yang tiasa membimbing. Kejayaan satu orang muda, di belakangnya ada berpuluh manusia tua. Itu kena ingat. Dia tak boleh ada satu manusia tua. Dia mesti ada ramai manusia tua untuk memimpin jadi seorang yang berjaya menasihatinya. Kerana tenaganya itu lebih. Sebab tu kata tadi orang tua-tua kata, baliklah. Kata, aku takut nanti kau hilang sabar apa semua. Datang sifat ujub. Jawab pemuda itu, siapa yang mengenal dirinya, nafsunya tidak dapat mengingati ujub. Dia dah kata dah. Siapa yang kenal diri dia? Sebab siapa kenal dia, siapa nak kenal Allah, kenal diri sendiri. Dia kata apa? Kalau kenal diri sendiri, maka sifat ujub takkan datang. Dia rasa diri dia hebat pada orang lain dah. Itu dah mula masuk. Lalu kedua orang itu masing-masing melihat kawannya sambil berkata, mungkin budak ini telah mencium bau syurga kerana tidak dapat menerima nasihat kita. Maka kita kembali saja. Jadi orang kata apa? Jadi macam malas aku kata. Mungkin dia dah bau syurga kot. Kali kan. Kita nasihat pun tak guna dah. Nampak dia dah bau syurga tu. Gitu. Takut keadaan-keadaan begitu berlaku. Jadi kita ni kena dengar selalu orang tua-tua yang bagus lah. Orang tua-tua yang soleh. Kalau orang tua-tua tak soleh, yang buat jahat maksiat, nasihat benda tak elok, jangan duk ikut. Itu. Pada suatu masa Nabi Daud alaihissalam yang keluar ke pesisir untuk beribadah.
dan ketika telah genap tahun, lama ibadah setahun, ia berdoa, ya Tuhanku, telah bongkok punggungku dan lemah mataku, kering air mataku, tetapi aku belum juga mengetahui bagaimana nasibku. Itu maknanya bongkok, mana ibadah banyak sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duk menangis minta ampun, sampai kering air mata, tapi tak tahu lagi. Memang kita takkan tahu nasib. Ini Nabi Daud kata, aku tak tahu bagaimana nasib. Maka Allah menyuruh Katak untuk menjawab doa Nabi Daud. Katak, Allah utus Katak. Itu. Hampa takut Katak. Nampak Katak lari, mana tahu tu utusan Allah. Nak bagi ke hang. Itu. Ni Katak mari kakak, kacau ke apa. Hai Katak, Nabi Daud. Apa dia mana tadi? Okey, Allah hantar Katak. Hai Katak, jawablah Daud, hamba-Ku Daud alaihi salam, kata Allah. Wahai Katak, jawab kepada hamba-Ku Daud alaihi salam. Lalu Katak berkata, hai Nabi utusan Allah, ya Rasulullah, kata Katak. Apakah anda menyebut, mengungkap atau mengingat-ingat kepada Tuhan akan ibadahmu yang setahun? Itu. Katak kata apa? Kamu buat ibadah setahun, lepas tu kamu nak sebut-sebutkan ibadah kamu buat setahun tu. Itu ni Nabi ni. Ini Nabi Rasul, bukan dekat Nabi Rasul, Raja. Anaknya pemimpin agung. Adakah kamu mengingat-ingat, mengungkap-ungkap, duk ngungkit-ngungkit balik ibadah-ibadah kamu yang setahun itu? Demi Allah yang mengutuskanmu sebagai Nabi, saya di hutan ini selama 30 atau 60 tahun bertasbih. Nabi Allah Daud, Allah hantar. Nasib baik Katak tak boleh cakap dengan kita. Kalau Katak boleh cakap dengan kita, bukan dia melompat hari itu juga. Pensan ke situ juga. 3 hari 3 malam. Siap Katak tu, kenapa hang takut dengan aku? Allah utus aku. Katak bercakap. Padahal kawan dia bermat kat atas badan Katak. Itu. Di Nabi Daud, setahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah yang sungguh-sungguh. Dan dia pun kata, ya Allah, aku dah ibadah banyak, menangis apa semua, aku tak tahulah macam mana keadaan ni, masuk syurga ke tidak. Pada Allah hantar kata, Daud, kamu duk ngungkit-ngungkit ibadah kamu yang setahun juga, duk cakap-cakap balik ibadah yang setahun ni. Nabi yang bukan dia. Padahal Nabi Allah Daud ni semang dengan Allah, cakap dengan Allah, kan? Itu bukan cakap dengan manusia. Kata-kata apa? Aku ni duduk dalam hutan beribadah 30 ke 60 tahun tanpa henti bertasbih kepada Allah. Tak henti. Tak berhenti-henti tasbih. Kita ni bukan tak berhenti-henti tasbih. Kejap-kejap berhenti sampai lupa terus. Itu. Ni Katak ni tak berhenti tasbih. Setiap detik bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tasbih saja, bertahmid, memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang persendianku tetap gebentar kerana takut kepada Tuhanku. Sendi situ tak takut juga. Katak takut. Ya, haiwan semua takut. Haiwan semua takut kepada Allah. Maka menangislah Nabi Daud AS. Ada riwayat mengatakan kejadian itu juga pernah terjadi pada Nabi Musa. Sudah terjadi pembunuhan yang tidak sengaja olehnya. Kan Nabi Musa biasa tu tumbuk. Haiwan dia semuanya bertasbih kepada Allah. Kita kena tahu. Baik burung ke, baik katak, semua bertasbih kepada Allah. Dia main macam ni pun semua bertasbih kepada Allah. Tanpa henti walaupun sedetik. Dia takkan berhenti. Sedetik. Dia takkan berhenti. Bila dia berhenti, dikatakan ulama, maka itu tanda ajalnya telah sampai. Dia akan dimatikan oleh Allah. Tapi selagi mana dia hidup, selagi mana dia duduk bernyawa, dia boleh makan, duduk dengan manusia, duduk dengan tempat dia sendiri, maka dia tetap bertasbih kepada Allah. Sebab tu kita kena banyak haiwan, sebab dia bertasbih. Tempiah-tempiah dia lah yang mendapat. Macam Nabi sebut, mudah-mudahan tempiah tasbih haiwan apa dia tumbuh-tumbuhan ini mendapat tempiah kepada kita. Itu semua binatang-binatang itu ada tasbihnya sendiri-sendiri. Dengan bahasa dia, bukan sebut kita macam kita ni subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak, dengan bahasa dia. Bagaimana bahasa tasbih dia? Allah saja yang tahu. Itu. Jadi semua dia bertasbih. Jadi kita ni tasbih banyak mana sangat. Tahu-tahu tu saja. Kadang ingat, kadang lupa.
Abu Lais berkata, siapa yang ingin mematahkan rasa ujub, dia nak buang rasa ujub dalam diri dia. Ingat, ada 4 benda. Cara kita nak mematahkan, nak bunuh sifat ujub. Itu. Bagaimana cara kita memutahkan sifat ujub. Mudah-mudahan Allah lindung kita. Melakukan 4 benda ni. Apa dia? Yang pertama, untuk memutuskan, mematahkan sifat ujub, mengingatkan bahawa taufik dan hidayah untuk dapat beramal itu langsung daripada Allah. Ingat, amalan-amalan kita yang kita lakukan, sama ada amalan tu kecil ataupun amalan besar. Isteri masak untuk suami, suami bekerja untuk ahli keluarga, pemimpin membuat keadilan, rakyat patuh pada pemimpin. Apa sajalah. Driver taksi amanah bawa penumpangnya. Penumpang bayar upah kepada driver taksi. Apa-apa saja yang kita lakukan, semua itu adalah dengan sebab taufik dan hidayah Allah. Allah bagi petunjuk kita laksanakan ibadah. Driver taksi ibadah. Ya, kita drive pemandu kat belakang dan drive dengan selamat, itu ibadah. Kebaikan yang kita lakukan. Dan kita pula sebagai penumpang bayar pula, itu ibadah. Kerana itu sebagai tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, seorang orang yang menerima sewa ataupun upah tadi itu. Ni maknanya semuanya itu. Hidayah adalah petunjuk melakukan kebaikan, taufik kekuatan kita nak laksanakan petunjuk tadi itu. Dapat beramal langsung kepada Allah, maka dengan perasaan itu ia akan sibuk bersyukur kepada Allah dan tidak mengatakan amal dirinya. Jadi kita kena ingat, semua yang kita buat, kita duk mengaji, kita duk belajar, duk baca Quran, duk zikir, apa saja segala amal ibadah yang kita nampak jelas dan ibadah-ibadah yang lain, kita kena tahu semuanya adalah hidayah dan petunjuk Allah. Bahkan kita berdoa itu pun hidayah daripada Allah. Hidayah daripada Allah, bukan sebab kita nak berdoa, tapi itu hidayah daripada Allah hingga kita nak berdoa. Itu bukan sebab apa? Sebab aku doa lah dapat hidayah. Jangan salah. Jangan salah faham, jangan tersalah tafsir. Aku doa banyaklah, aku dapat hidayah. Tidak. Disebabkan hidayah Allah lah kita berdoa. Tanpa hidayah Allah, kita tidak akan dapat berdoa kepada Allah. Tu Sayyidina Umar kata apa? Aku tak heran kalau doa aku tak mustajab. Tapi kalau aku heran bila doa aku itu tidak mendapat hidayah Allah. Mana tak sempat nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ingat, semua benda yang kita lakukan adalah daripada hidayah dan Allah bagi taufik, iaitu kekuatan nak melaksanakan hidayah itu. Jadi kita tahu benda ni, kita takkan bangga diri kita lah. Yang kedua, mengingat bahawa semua nikmat yang ia terima itu dari Allah. Kita kena ingat, nikmat yang kita ada, yang kita terima, yang kita buat, yang kita dapat adalah semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya sibuk mensyukuri nikmat dan tidak ujub bangga dengan amalnya, supaya kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tahu nikmat Allah. Syukur, alhamdulillah Allah Taala bagi. Sibuk dengan mensyukuri nikmat Allah. Itu beribadah kepada Allah. Yang ketiga, takut tidak diterima amalnya, kita kena takut. Dengan ujub. Kalau takut amal tak terima. Banyak-banyak buat amal sebab ujub, langsung. Sebab bila ia khawatir amalnya tidak diterima, maka ia tidak dapat membanggakan diri. Itulah macam kita buat kerja lah. Kalau buat kerja tak sungguh-sungguh, tak elok, kita takut nanti gaji kena potong. Itu dunia. Di akhirat ni, Allah ni bagi pahala. Pahala Allah ni lebih tinggi daripada segala benda. Satu pahala tak boleh nak lawan isi dunia ni. Kalau banyak pahala, itu kita kena tahu. Kita kena tahu amal kita ini mestilah buat kerana Allah SWT. Takut khawatir tak terima oleh Allah, tak dapat gaji nanti. Dan yang keempat, yang akhirnya, untuk kita patahkan sifat ujub, mengingatkan selalu akan dosa-dosa yang pernah dilakukan dahulu. Rajin-rajin kita ingat dosa-dosa kita. Bila kita ingat dosa kita, kita mohon ampun kepada Allah sentiasa. Itu. Sehingga khawatir kalau dosa itu lebih banyak daripada hasanat-hasanat, kebaikan. Takut-takut dosa yang kita dah buat yang lama-lama, takut rupanya banyak sangat dosa daripada kebaikan yang kita lakukan. Itu kita kena rajin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena rajin minta ampun, bertaubat kepada Allah. Maka bila ia memikirkan yang demikian, tidak dapat ujub bangga diri. Jadi bila dia fikir banyak dosa, maka bila masa dia nak ujub. Jadi kita kena sentiasa ingat dosa-dosa kita dan mohon ampun. Maka matilah ujub tadi itu.
bagaimana seorang akan membanggakan suatu amal yang belum mengetahui bagaimana hasilnya kelak di hari kiamat. Kita tak tahu apa hasil kita di hari kiamat nanti kan. Dia baru boleh gembira dan bangga bila ia telah mengetahui berita lulusnya. Kita boleh bangga, kita boleh tahu gembira bila kita tahu nanti di akhirat kita dapat kita punya amalan kanan ke kiri. Kalau dapat kanan, Allah masuk syurga, waktu tu nak bangga-bangga lah. Waktu nak sonok-sonok dah. Memang dah layak dah ketika itu. Ambil SPM lah. Baru jawab, bangga dah. Keluar-keluar dewan duk seronok dah. Pergi conteng baju. Ni perbuatan orang bangang. Lulus tak tahu lagi. Ya kan? Dia ingat dia habis periksa, dia kira lulus lah. Dunia lah kata lambat dunia ni. Tengok-tengok esok, tak lulus. Dapat berapa A? Dapat 9 A. Bukan A dah A. Itu. Jadi kita ni kalau gembira, lulus, maka seronok. Begitu juga nanti. Nak seronok, keputusan dapat nanti di dalam syurga. Dapat keputusan dalam syurga, seronok pergi macam mana pun. Nak terbang ke nak terjun, tak ada masalah. Dah. Tapi atas muka bumi ni dengan seronok dulu. Takut tengok-tengok keputusan salah. Berasa jawab betul dah. Rupanya ada benda yang salah. Akhirnya Abu Lash berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada siapa ketika saya pertama kali mendengar ayat ha umqra'u kitabiyah. Nah, bacalah kamu kitab amalku ini. Nanti jangan tengok nanti kan. Baca kitab amalku ini. Berapa amal kita? Surah Haqqah ayat 19. Kita tahu ke amal kita banyak mana? Wallahu a'lam. Kita tak tahu berapa banyak amal kita. Mungkin sikit, mungkin banyak. Mungkin kita amal kita yang banyak, Allah terima satu. Allah dah tunjukkan kisah yang begitu banyak. Amal ibadahnya tu punyalah lama, tapi yang Allah terima satu. Sebab Allah terima satu. Itu yang kita nak ni, semoga Allah terima satu, dan satu ni menyelamatkan kita yang lain. Itu kita kena buat benda baik banyak. Kalau buat benda jahat banyak, tu risau juga nanti. Takut berlaku benda yang lain. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah SWT, yang kurang nama itu berada di sesendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wal maghfirah wal barakah wa salam ala ahli majlis. Allahumma faqihna fi dinin bi ta'lim rijal mutima salatina wa min zurriyyatina rabbana taqabbal du'a walhamdulillahi rabbil alamin.